Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luman Haris dan anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Seperti biasa, kita akan singkapkan kisah-kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda setiap hari. Kerana sesuatu berita itu ceritanya bukan sekadar hanya di tajuk-tajuk utama ataupun tajuk-tajuk mutakhir yang anda saksikan sama ada di laman web kami astroawani.com ataupun dalam rutin-rutin kami. Kadang-kadang kisah di sebalik berita itu lebih menarik daripada beritanya sendiri, termasuk proses-proses yang wartawan kami lalui untuk mendapatkan berita yang produk akhirnya anda nampak di kaca televisyen anda. Sejak kebelakangan ini, kita lihat lebih banyak perhatian tertumpu kepada layanan terhadap pekerja asing. Khasnya selepas penularan COVID-19 mula merobek komuniti ini. Mereka yang sebelum ini tiada pilihan melainkan untuk tinggal bersama-sama secara rapat dan sebagainya dalam dom ataupun asrama sangat-sangat terdedah kepada kesan ataupun risiko penularan COVID-19. Dan di Malaysia kita lihat setakat ini beberapa kilang sudah pun menjadi mangsa wabak itu, khasnya dimangkin oleh keadaan kediaman pekerja asing mereka yang tidak terurus. Apa yang perlu diubah? Kita bercakap berkenaan dengan norma baru. Ini adalah salah satu lagi wake up call untuk kita meneliti semula bagaimana kita melayan dan menyediakan tempat kediaman untuk pekerja-pekerja asing kita. Bukan sahaja sewaktu COVID-19 tapi zaman pasca pandemik juga. Wartawan kami Umar Vati Ramaya ada beberapa hari lepas meninjau salah sebuah kilang yang terlibat juga dengan kes dan juga penularan COVID-19. Dan Umar menyertai saya sekarang secara langsung dari Pusat Dagangan Dunia, studio satelit kami di WTC. Okey Umar, apa yang Umar boleh kongsikan berdasarkan lawatan peninjauan kawasan kediaman, quarters dan sebagainya beberapa hari lepas, Umar? Hai Luqman, terima kasih. Dan pada Isnin lepas, kira-kira pukul 9.30 dan saya bersama kameraman Sujen berpeluang untuk mengikuti operasi mengejut yang dijalankan oleh Kementerian Sumber Manusia bersama menterinya Datuk Seri M. Sarawanan. Dan apa yang sebelum saya berkongsi pengalaman saya, kita dengarkan dulu sedotan apa yang dikatakan oleh Menteri Sumber Manusia itu dulu. Saya amat sedih melihat keadaan, walaupun kita pernah lihat jajahan British sebelum ni membawa warga Malaysia kerja di ladang-ladang getah, tetapi hampir selebih daripada 60 tahun kita lihat satu keadaan lebih teruk. Dan saya sebagai Menteri Sumber Manusia amat malu melihat satu keadaan seperti ini. Ya. Bila bercakap mengenai yang keadaan di situ, mengapa Menteri Sumber Manusia itu sendiri berkata yang dia sedih dengan keadaan itu, saya jelaskan secara terperinci. Apabila saya memasuki, saya sempat mengikuti operasi itu dan 3 buah kontena di situ ditempatkan, di mana setiap kontena itu hanya dan ketiga-tiga kontena itu yang telah diubah suai sebagai tempat penginapan pekerja asing hanya boleh memuatkan lebih kurang 100 orang saja, Luqman. Tapi dan apa yang jelas kita lihat pada hari itu, dia disumbatkan lebih kurang 700, lebih daripada 700 pekerja asing di situ. Dan keadaan di situ sungguh menjijikkan dengan bau hanyut dan juga habak, di mana keadaannya dengan tidak ada penjarakan fizikal sama sekali, dan di mana kontena itu diubah suai dan ruangan untuk berjalan di tengah-tengah itu hanya boleh memuatkan seorang individu saja untuk berjalan di antara setiap katil di situ, dan katil itu juga telah nak disebutkan tidak seperti yang digambarkan sebenarnya, seperti mana di hostel semasa kita belajar dan sebaliknya. Dan katil di situ terlalu rapat dan di situlah tempat mereka menukar baju, di situlah tempat mereka sidai kain, dan semua aktiviti-aktiviti itu terpaksa dijalankan di dalam satu ruangan yang sempit. Dan ruangan itu kalau dikirakan barangkali saiznya mungkin sebesar tandas kita, dan setiap tandas itu dimuatkan dengan 4 katil, di mana double decker terdapat 2 katil atas dan bawah, di mana memuatkan 4, dan saya tidak pasti di mana barangan
barangan peribadi mereka disimpan dan sebagainya. Dan bila ke belakang, saya juga sempat pergi ke bahagian belakang di mana yang menempatkan so-called kitchen diorang, tempat dapur, tempat memasak, dan keadaannya cukup menjijikkan, di mana saya sempat melihat di mana ikan bertaburan di lantai yang tidak bersih. Dan saya kira mungkin amat suka untuk menggambarkan bagaimana orang penghuni di kontena tersebut makan dengan keadaan yang sungguh menjijikkan. Dan keadaan sama juga berlaku di kontena yang menempatkan, terdapat 3 buah kontena, dan 2 daripada kontena itu menempatkan untuk penghuni lelaki, dan 1 kontena dikhaskan untuk wanita, pekerja wanita. Dan saya juga difahamkan tempat kilang tersebut memuatkan, sebelum itu saya tidak menjelaskan, dia sebenarnya sebuah kilang membuat sarung tangan, dan di Batu 13 Kajang, Lokman, untuk pengetahuan semua. Dan kilang itu memuatkan lebih kurang 781 pekerja, dengan 22 pekerja daripadanya adalah pekerja tempatan. Dan kita dengarkan satu lagi sedutan daripada Datuk Seri M. Saravanan. This looks like a modern slavery. Majikan perlu memastikan kita membela nasib pekerja. Tolonglah. Saya merayu kepada majikan, jangan. Cuba kita hidup dalam suasana ini, kita takkan boleh hidup. Dan yang kedua, yang penting, saya minta peranan daripada PBT. Kalau tempat seperti ini wujud, patutnya PBT perlu mengenal plastik. Jangan tunggu sampai JTK datang. Selagi JTK tak turun pada hari ini, mungkin kita tak kenal pasti tempat-tempat macam ini akan berterusan. Betul apa yang digambarkan oleh Datuk Seri M. Saravanan, iaitu hamba moden. Dan sebaik saja saya menjejak masuk ke dalam kontena itu, Lokman, saya merasakan seolah-olah benar apa yang dikatakan oleh Menteri sebentar tadi, bahawa penghambaan moden, di mana kita tidak mungkin, kita terfikir bagaimana mereka boleh tinggal dalam keadaan yang sungguh menjijikkan, dengan tempat yang sangat kotor, dengan baunya yang terlalu habak dan tidak sukar untuk digambarkan bagi saya sebenarnya. Dan keadaannya seperti kata Menteri tadi, lebih teruk daripada pra kemerdekaan. Dan kita juga boleh melihat sedutan di situ. Dan lagi satu yang saya ingin kongsikan, kontena tersebut, di mana dari segi cara mata kasarnya kita tidak dapat melihat kontena itu daripada kilang itu, dari kilang itu, di mana kontena itu seakan-akan satu benteng sahaja yang memisahkan kontena itu. Terdapat satu benteng memisahkan kontena itu dan juga kilang. Dan sekiranya untuk mau naik ke atas kilang tersebut, kita terdapat satu tangga yang kita kena gerakkan. Tangga itu macam seolah-olah ada roda di bawah, di mana kita perlu menggerakkan tangga itu menghala ke pintu masuk utama, so-called pintu masuk utama, di mana Datuk Seri sedang turun. Itu dikirakan itu adalah tangga bergerak yang perlu digerakkan setiap kali penghuni kontena itu turun dan naik untuk memasuki kontena tersebut, Lokman. Mengapa tangga itu sebegitu, Umar, perlu digerakkan untuk akses kepada pintu itu? Ada sebab? Mungkin itu untuk mengkaburi mata pihak penguatkuasa. Dan saya difahamkan juga operasi hari itu dilakukan selepas risikan beberapa minggu menggunakan teknologi drone dan sebagainya. Dan serbuan itu dilakukan selepas pihak penguatkuasa mendapat maklumat yang terdapat aktiviti seperti yang disifatkan sebagai amba moden ini berlaku. Dan apa yang jelas, Datuk Seri Saravanan juga ada memberi amaran kepada bukan dari segi amaran, mungkin boleh dikatakan nasihat kepada untuk PBT supaya untuk menjalankan operasi lebih kerap, memandangkan di mana SOP yang ditetapkan ini adalah bukan di bawah Kementerian Sumber Manusia, sebaliknya adalah di bawah PBT. Dan beliau menyarankan PBT untuk benar-benar memeriksa sebelum lisens dikeluarkan kepada pengusaha-pengusaha kilang seperti ini, ya, Lokman. Adakah Umar sempat
atau dibenarkan untuk menemubual ataupun sekurang-kurangnya bertanya kepada pekerja-pekerja yang berada di situ pada ketika itu? Dan ya sebenarnya Luqman, saya cuba untuk saya try untuk open conversation dengan 2-3 penghuni di situ dan dan mereka tidak memberi kerjasama yang begitu kepada saya dan menyifatkan seolah-olah mengaku tidak tahu berbahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan mereka mengaku apa yang mereka mengaku mereka adalah dari Nepal dan juga Bangladesh, Luqman, dan saya juga try untuk bercakap menggunakan bahasa isyarat dan sebagainya. Mungkin tidak begitu baik dari segi bahasa isyarat dan mereka tidak memberi sebarang respons kepada saya, dan apa-apa pun saya difahamkan mereka mempunyai dokumen yang sah, dan apa yang dimaklumkan oleh pihak pengurusan kepada Menteri Datuk Sarwanan ketika diinterview, beliau memaklumkan bahawa pengurusan mengaku bahawa ujian saringan COVID masih belum dijalankan ke atas ke semua 781 pekerja kilang itu, Luqman. Umar adalah seorang wartawan yang berpengalaman. Sebelum ini pernah juga berkhidmat dengan akhbar sebelum datang ke Asra Awani. Umar sudah tentu pernah membuat liputan, banyak liputan, pelbagai acara, pelbagai situasi, pelbagai laporan. Apa mungkin liputan yang paling teruk yang Umar pernah buat sebelum ini, dan bagaimana ia dibandingkan dengan apa yang Umar lalui pada hari Isnin lepas membuat liputan di kuartus pekerja asing itu, kerana Umar gambarkan seperti terlalu sempit, gelap, hapak dan sebagainya. Dalam pengalaman Umar sebagai wartawan, adakah Umar pernah nampak sebegini dalam beberapa tahun yang Umar menjadi wartawan? Berdasarkan pengalaman saya, ini mungkin pengalaman kedua saya untuk berdepan dengan senario sebegini, Luqman. Pertama sekali saya mungkin barangkali dalam 6 ke 7 tahun yang kebelakang ini saya sempat untuk pergi satu operasi, juga mengikuti satu operasi yang dijalankan oleh pasukan polis di Serdang tidak silap saya, di mana melibatkan Along, pinjaman daripada Alor, di mana dua atau tiga daripada mangsa itu ditahan di dalam sebuah tandas yang diubah suai sebagai lock-up, dan di mana tangan dan kaki mereka digaris seolah-olah seperti anjing, dan mereka hanya diberi makanan roti saja. Itu adalah makanan mereka untuk, dan ketika saya pergi operasi itu mungkin dalam saya kira mungkin dalam 5 atau 6 hari mereka berada di situ di dalam tandas yang dijadikan sebagai lock-up untuk memasukkan, menyumbatkan mereka ke dalam itu, di mana lock-up itu juga lebih kurang, cuba bayangkan dalam tandas dan disumbatkan dalam 3 ke 4 orang dalam keadaan yang sangat kecil. Disitulah semua aktiviti untuk mandi dan segalanya terpaksa dilakukan dalam satu tempat yang sedikit, dan sehingga polis membuat serbuan ke atas itu. Mereka dalam keadaan pakaian yang terlalu kotor dan tangan dan kakinya digaring dengan bau seakan-akan sama dengan kontainer hari yang saya pergi operasi hari itu, Luqman. Okey, terima kasih Umar Fatir Ramayah. Kadang-kadang suatu isu ini perlu kita... Mereka diperlakukan seperti... Teruskan Umar. Dan saya kira perkara itu diperlakukan seperti anjing, dan itu adalah pandangan pertama saya. Sebaik saja saya melangkah masuk ke dalam lock-up tandas yang diubah suai seperti lock-up, Luqman. Okey, Umar Fatir Ramayah, terima kasih. Kadang-kadang isu ini perlu kita bawa ke depan untuk sebarang perubahan dilakukan, kerana ia sudah bertahun-tahun berterusan sebegini untuk setengah insiden ataupun syarikat, bukan syarikat itu tapi memang ia sudah pun ada. Itu antara bahana COVID-19 yang kita lihat, yang membuka mata kita berkenaan dengan apa masalah-masalah yang kita ada selama ini. Tapi kita sudah pun makin menuju ke hujung tahun, dan mungkin ramai orang yang mahu lupakan 2020, tahun yang cukup bermakna ini untuk pelbagai sebab-sebab yang mungkin salah. Kita mahu lihat ke depan. Tapi kita mahu lihat ke depan dengan mengimbas kembali ke tahun 1995. Apa yang saya maksudkan itu selepas ini. Kita akan berhenti seketika. Cerita akan kembali selepas ini.